إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini insyaallah kita akan menyambung kembali pembacaan kitab kita, iaitu kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdiban Nufus. Ingat ada kitabnya, jadi rak-rak kalau ada lah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang kembali ataupun kita undur sedikit ke belakang kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ini terkenal sebagai pengarang kitab Hikam. Kitab Hikam Ibn Athaillah ataupun Hikam Al-Athaiyah. Kitab selain daripada Hikam banyak lagi, tapi terkenal di kita di Nusantara ini, Malaysia dan juga sekitarnya, dengan kitab Al-Hikam. Cuma kitab Hikam ni perbicaraannya amat mendalam, perbicaraannya yang sangat detail. Untuk yang kita mampu membincangkan sebahagian daripada hikam ini, intibati hikam ini juga dalam karangan ataupun dalam tulisan Syekh Ibn Athaillah ini. Antara kitabnya ialah Tajul Arus Al-Hawi li Tahdiban Nufus, kitab yang kita sedang baca ini. Cuma kitab ini pada asalnya bahasa Arab diterjemah oleh seorang ulama, ulama Qatani, ulama Melayu kita, Syekh Uthman. Beliau menerjemahkan dalam tulisan Jawi klasik ini. Jadi kita ambillah kitab ini sangat ringkas sebenarnya. Setelah diterjemahkan dalam tulisan Jawi hanya senipis ini, harga kitab ni pun murah saja, RM2.50. Setelah setahun naik RM3.50. Tuan boleh dapati di mana-mana lah, kedai-kedai buku untuk dapatkan. Isinya sangat penting. Kitab ini membicarakan tentang pendidikan ataupun kita sebut mudahnya pendidikan lah, pendidikan qalbu ataupun pendidikan jiwa. Disebut sebagai Tajul Arus Al-Hawi li Tahdiban Nufus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, pada awal itu kita telah jelaskan atau kita bincangkan tentang beberapa intibati tentang kitab ini. Adapun pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan kitab ini sepintas lalu sedikit di awal itu, dan kemudian kita akan sambung kembali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala,
apabila kita menyebutkan tentang pendidikan jiwa kita atau pendidikan qalbu kita, kalau tuan-tuan hadam ataupun membaca ataupun meneliti kitab-kitab para ulama, khususnya ulama yang ulama yang mempunyai kepakaran dalam bidang kejiwaan ini, tuan-tuan akan dapati tajuk perbincangan yang diletakkan pada awalnya adalah berkaitan dengan taubat. Diletakkan pada perbincangan pertama itu tentang taubat. Kalau kitab fiqh biasanya dia akan bincangkan tentang taharah. Dalam kitab akidah tidaklah sebut tentang taharah. Tetapi kalau kita melihat kalau kita gabungkan antara fiqh dan juga pendidikan jiwa ini juga disebut sebagai tasawuf ataupun akhlak. Kalau fiqh, apabila kita nak melaksanakan ibadah, wajib kita taharah dahulu. Tetapi dalam fiqh, taharah ini dibicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan zahir kita. Contoh, kita dalam hadas, kita angkat junub ataupun kita ambil wudu, bersihkan. Apabila bicarakan tentang kekotoran dalaman kita, taharah itu dibincangkan dalam ilmu kejiwaan ialah taubat. Maknanya kalau kita seimbangkan dia dalam ilmu fiqh, dalam ibadah kita, khususnya solat kita, kalau kita tidak berwudu maka batallah solat kita. Begitulah tuan-tuan, dalam kita berakhlak dengan akhlak karimah, ataupun dalam kita nak membersih jiwa kita, tidak sah melainkan dengan taubat. Sebab itu Imam Syekh Ibn Athaillah Sakandari ini, pada awal perkataan disebutkan dalam kitabnya ialah at-taubah. Dia tak mula perkataan lain melainkan dengan menyebutkan taubah. Beliau menyebutkan, dia kata fit taubati ini satu fasal pada menyatakan taubat, hai sekalian hamba Allah Ta'ala, tuntut olehmu akan taubat daripada Allah pada tiap-tiap waktu. Maksudnya pesanan pertama sekali ialah taubat itu setiap waktu. Kenapa disebut tuntutan olehmu akan taubat daripada setiap waktu? Kerana kita salah faham tentang taubat. Kebanyakan taubat kita letakkan pada masa-masa yang kita rasa berdosa, baru kita bertaubat. Bila mana kita buat dosa, barulah kita bertaubat. Bila mana kita dapat ujian, kemungkinan kita pun datang bertaubat. Sedangkan taubat ini bukan apabila susah, apabila dosa saja. Kenapa begitu? Kerana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak dapat lari daripada dosa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan banyak lagi tanda-tanda kelemahan dan kecacatan kita menyebabkan kita melakukan dosa. Walaupun pada zahir kita, pada kesedaran ataupun pada luaran kita, kita tidak melakukan dosa secara terang-terangan, tetapi secara tidak sedar banyak perkara-perkara yang kita buat, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan hendaklah dituntut olehmu akan taubat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap-tiap waktu. Mana kita kena betulkan kesilapan faham kita. Taubat itu bukan bila mana kita rasa dosa. Siapa yang merasakan hari ini saya tak buat dosa apa, sejak daripada buka mata sampai kita sembahyang subuh tadi, kita rasa kita tak buat dosa, orang ni lagilah kena ganda bertaubat pada Allah Ta'ala dan beristighfar pada Allah Ta'ala. Mungkin ada yang kata, daripada saya bangun subuh tadi, saya bangun pagi tadi, saya tak ada buat jahat pun. Mana saya buat jahat? Saya tak ada buat dosa pun. Itu pada pandangan zahir kita. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, hati yang tidak mengingati akan aku,
ataupun setiap langkah, setiap perbuatan kita tidak terlaksana ibadah, maka ia merupakan satu dosa bagi kita. Sebab mana tuan-tuan mungkin dah tahu, iaitu Allah Ta'ala jadikan kita adalah tujuan untuk beribadah pada Allah, bermaksud buka mata kita pun ibadah. Kalau buka mata tak menjadi ibadah, maka itu menjadi satu dosa bagi kita. Ini bicara tentang ilmu kejiwaan. Jangan tuan-tuan sama dengan ilmu fiqh pula. Nanti ada pula yang cakap, ustaz kata buka mata tak ingat Tuhan berdosa. Tuan-tuan, kalau ilmu ini dibincangkan dalam ilmu fiqh, memang tak kena. Ilmu kita ada 3. Ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bincangkan tentang akhlak. Akhlak ini berkaitan dengan jiwa. Maka mana mungkin dia akan bertemu? Bukan bertemu, maksud mana mungkin dia akan sama? Memang bezalah. Sebab setiap hukum daripada fiqh dan akidah dan tasawuf itu berbeza dari sudut hasilnya. Misalnya, kita ambil contoh satu, wajib solat. Kalau kita tak solat, berdosa. Itu dalam fiqh. Kalau dalam akidah, wajib percaya pada Allah. Kalau fiqh tadi, wajib solat. Siapa yang tak solat, berdosa. Keluar pada Islam tak tuan-tuan kalau orang tak sembahyang? Keluar tak pada Islam? Orang tak sembahyang, dia terkeluar tak daripada agama Islam? Tidak. Dia jatuh berdosa, dosa besar. Tetapi wajib juga dalam ilmu fiqh. Perkataan wajib itu dalam ilmu fiqh, kalau sembahyang, tak sembahyang, berdosa. Tapi dalam ilmu akidah, wajib percaya pada Allah. Kalau tak percaya, terkeluar daripada agama Allah. Beza tu. Jadi jangan kita campurkan. Misal sekarang ni ke tengah isu orang sesat, syirik sesat. Kadang-kadang orang awam, kita ni orang awam, kita tak faham pun hukum tentang haram, makruh, harus, wajib, sunat, syirik, bid'ah. Itu pun jadi masalah. Kita tak faham Islam tu. Kita memang belasah saja. Asal kita tengok orang sembahyang pelik sikit, kita kata syirik. Nampak sangat tak betul itu. Asal kita tengok orang buat lain sikit, kita kata kafir. Sedangkan berbeza. Syirik, kafir itu berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Kalau dia sembahyang pelik sikit daripada kita, boleh tak kita hukumkan dia sebagai syirik dan kafir? Tak boleh. Sebab sembahyang mazhab ada 4. Misalnya kita tengok pada orang sembahyang, tangan bila Allahu Akbar itu tangan di set di bawah, dia tak letak pun kat sini. Kita pun tengok, oh Syiah dia ni kafir betul, ataupun Syiah betul dia ni syirik ke apa. Ataupun orang sembahyang, kalau tuan-tuan perasan, kalau pergi Mekah Madinah jumpa kan, kat sini tak tahulah jumpa tak jumpa. Kalau tahiyat, kita biasa angkat sekali, duduk stay lah begitu. Ada orang kita tengok begini dia, tak berhenti-henti. Kita tengok pelik dia ni, nak kata Syiah tak Syiah, rasanya ajaran sesat pun. Akhirnya kita berbual-bual dengan kawan, minum kopi, aku rasa dia ni sejak balik pada Mekah sesat dia ni. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dalam fiqh, bila dia tersalah sekali pun tak jatuh syirik, tak jatuh sesat. Jangan main. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam perbahasan ataupun isu-isu yang berlaku di negara kita, orang kita dah lah jahil, tak mengaku jahil pula, dan menghukum orang macam pandai sangat. Hukuman pun tak tepat. Sebab itu kita jangan menghukum orang dalam bab fiqh saja. Orang tak semayang, dia kata contoh macam ni tuan-tuan, saya tak nak semayang. Hukum apa pada orang tak nak semayang ni tuan-tuan? Kafir? Dalam fiqh dia tak sampai kafir. Dia kata tak nak semayang je. Kecuali dia kata sembahyang ini tidak ada dalam Islam, kafir. Beza tu. Orang tak semayang Jumaat, kita nampak dia duduk mendam,
Sebab nak pergi haji tak lepas, mendam haji. Kok dapat, alhamdulillah dapat juga haji, walaupun tahun ni tak lepas haji. Semayang tak? Pada pagi, petang, zuhur, asar, kita pun berboraklah sama-sama kita yang duduk kat masjid. Apalah Pak Putih ni contohlah kan, daripada dulu sama-sama tak semayang. Seorang kata, itulah tanda-tandanya dia murtad. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Jadi fiqh tetap pada fiqh, akidah pada akidah. Tambahan pula ilmu tasawuf lain pula. Ilmu tasawuf bila dibicarakan, lupa kepada Allah Ta'ala pada satu masa berdosa. Jangan pula kita kata, ustaz kata tadi tak boleh kata berdosa. Ini kan ilmu berbeza-beza. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis beliau menyebutkan, inni la yughanu ala qalbi la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Kita faham dan kita tahu dalam akidah bahawa Nabi SAW maksum. Betul. Siapa yang cakap Nabi tak maksum boleh terkeluar pada Islam. Ini lain bicara akidah, ni lain. Differ. Siapa yang mengatakan Nabi SAW itu tidak maksum, maka boleh terkeluar daripada Islam. Cuba kita tengok. Nabi SAW kata, apabila aku rasa diri aku ini seperti aku lalai. Nabi kata, aku rasa. Nabi tak pernah lalai. Satu-satu manusia yang sentiasa ingat Allah Ta'ala setiap masa, setiap saat, iaitu Nabi SAW. Kalau melihat kepada hadis ini, Nabi kata, aku rasa seperti aku lalai. Maka wa inni la astaghfirullah. Apabila aku rasa layuhan, rasa macam lalai, aku istighfar. Tiba-tiba datang orang awam, dia baca hadis ini, kemudian kebetulan baru belajar khatam 30 hari belajar bahasa Arab, dia kata la astaghfirullah. Ini dalil bahawa Nabi SAW berdosa. Kenapa? Istighfar. Apa makna istighfar? Aku minta ampun pada Allah. Maka dia kata, ini tanda-tanda Nabi berdosa. Hukumnya apa tuan? Kalau kata Nabi buat dosa, hukumnya terkeluar dari Islam. Nabi mana boleh berdosa. Tapi dalam hadis ini, wa inni la yughan, rasa lalai, rasa macam lalai, maka Nabi istighfar. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Sifat Nabi SAW adalah sempurna bagi manusia. Manusia yang paling sempurna adalah Nabi. Kita tak sebut tentang Allah. Allah sempurna pada Allah. Sempurna pada bagi manusia adalah Nabi SAW, khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka sesempurna, paling sempurna Nabi SAW, Nabi istighfar. Apa maksudnya? Dalam ilmu tasawuf mengatakan, apabila lalai kepada Allah, jatuhnya berdosa, maka istighfar tadi. Gitu. Tuan-tuan pernah dengar dalam ilmu fiqh, istighfar itu diwajibkan. Ada tak tuan-tuan dengar? Rukun haji ada tak? Ada. Sembahyang? Tak ada. Zakat? Ada tak? Rukun zakat, istighfar? Tak ada. Soalan, bab istighfar ni duduk kat mana? Duduk kat ilmu tauhid ke? Duduk kat ilmu fiqh ke? Duduk kat ilmu tasawuf? Duduk dekat ilmu tasawuf. Kenapa? Ilmu tasawuf lah mengajarkan tentang istighfar. Nabi kata, bila aku rasa lalai sedikit, maka aku istighfar 70 marrah, 70 kali. Dalam satu riwayat lain, Nabi kata tidak kurang daripada 100 kali. Menunjukkan Nabi yang tak pernah melakukan dosa, istighfar setiap hari tak kurang daripada 70 kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, istighfar dia kepada Allah setiap waktu. Jangan dicari dalam ilmu akidah, jangan dilari dalam ilmu fiqh. Memang tak ada rukunnya, tetapi di dalam ilmu tasawuf menjadi rukun yang pertama dalam kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rata-ratanya ilmu tasawuf ini tidak dibincangkan secara menyeluruh macam tu. Ramai orang tak tahu. Sebab dia rasa tasawuf ini adalah ilmu orang-orang cendekiawan saja.
ulama-ulama besar saja. Kita ni tak layak katanya. Mana boleh tuan-tuan. Islam itu turun dengan 3 ilmu ini, tidak boleh dipisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Ambil satu buang dua, ambil dua buang satu, ataupun buang semua-semuanya, pilih mana suka hati. Tak boleh. Sebab dalam hadis yang nombor 2, kalau tuan-tuan baca hadis Arba'in An-Nawawi, tuan-tuan akan jumpa hadis yang kedua menceritakan ma huwal iman wa ma huwal islam wa ma huwal ihsan. Iman itu ada rukunnya 6, iaitu ilmunya ilmu akidah. Ma huwal islam datangnya ilmu fiqh, yang mana kita tahu fiqh itu terbahagi kepada 4: muamalatnya, munakahatnya, ibadatnya, jinayatnya. Ada 4. Adapun wa ma huwal ihsan, inilah cabang kepada ilmu tasawuf. Ia membicarakan tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak yang paling tinggi adalah istighfar ataupun taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan baca kitab tasawuf, tuan-tuan akan dapati nombor 1 adalah taubat. Baru ni saya pergi PWDC. Mungkin tuan-tuan ada masa lagi hari ni nak pergi cari buku. Saya jumpa satu buku tebal ini, diterjemah oleh seorang ulama, lupa dah siapa. Tajuknya taubat tebal ni, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tebal ni, saya beli satu, sudah diterjemah. Taubat ni sangat penting, tuan. Sebab itu diletakkan perkataan pertama at-taubah. Kenapa pengarang ini mengatakan hendaklah menuntut kamu? Maksudnya menuntut itu benar-benar kita cari ataupun benar-benar kita buat dalam hidup kita. Bangun pagi hendaklah kita kena mulakan dengan istighfar, selain berdoa dan sebagainya. Dan maksudnya setelah daripada perbuatan-perbuatan kita hendaklah disulami dengan taubat. Nanti kita akan sebut tentang macam mana dia beritahu bagaimana dalam ilmu tasawuf ini istighfar dan taubat ini sentiasa di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, dan ketika dan masa, maka bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya menyuruh ia akan taubat seperti firman-Nya kepada engkau dalam Al-Quran. Maknanya perintah taubat ini tidak ada dalam ilmu fiqh, tidak ada dalam ilmu tauhid, dia ada dalam ilmu tasawuf. Allah perintahkan dalam Al-Quran, takkan perintah Allah itu perintah yang tak wajib. Perintah Allah itu tidak perlu kita endahkan. Sudah tentu perintah itu perkara yang penting. Maka Allah Ta'ala sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua. Wa tubu ilallah. Allah perintah kepada kita, hamba Allah Ta'ala ni, kamu semua wahai hamba-Ku, bertaubatlah kamu kepada aku, kata Allah Ta'ala. Yang menariknya Allah Ta'ala kata, wa tubu ilallahi jami'an. Jami'an ini dalam bentuk nakirah, tak ada alif lam. Jami'an itu apa sahaja perbuatan dan tindakan kita, melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bertepatan dengan tadi, buka mata itu salah satu daripada gerak-geri kita. Maka buka mata itu juga kena kembali pada Allah. Apatah lagi kita berjalan, apatah lagi kita buat kerja yang lain. Ini perintah Allah. Maka bagi kita yang tak biasa, kita biasa tahu tentang taubat, kita hanya tahu taubat malam Lailatul Qadar saja. Imam dijemput, maka imam kata malam ni kita nak buat sembahyang tasbih dan sembahyang taubat. Itulah setahun sekali. Kalau muju-muju bangun, bangunlah dia. Kalau tak adalah. Taubat 5 tahun sekali. Ataupun kita pergi ke Mekah, Madinah, adalah buat main taubat. Selain itu tak ada. Ini menjadi satu masalah pada kita, meletakkan taubat itu pada masa-masa tertentu. Sebenarnya taubat tidak every time, anytime. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata jami'an, itu semua perbuatan kita kecil atau besar, semua kembali pada Allah. Apa maksudnya? Bergerak kita istighfar, berjalan kita istighfar, berlari kita istighfar,
Naik kereta kita istighfar, naik motor kita istighfar, naik kapal terbang kita istighfar. Maknanya semua makan istighfar. Nabi SAW bila habis semayang, Nabi istighfar. Kita pun jadi pelik. Kenapa lepas semayang kena istighfar? Tadi semayang bukan buat jahat. Itu menunjukkan bahawa kita ini sentiasa duduk dalam suasana apa? Suasana kita ni berdosa kepada Allah Ta'ala dalam apa juga keadaan. Kekurangan dan kelemahan kita pada Allah Ta'ala sebagai hamba Allah Ta'ala ini, kita sentiasa dalam berdosa. Jangan kita lihat dengan mata zahir kita sahaja. Sebab itu disebut wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Maksudnya apa? Orang yang menyahut suruhan Allah Ta'ala, taubat kepada Allah dari sekalian keadaan, itulah tanda kita sebagai orang beriman. Nak tahu kita ni beriman tak beriman, bangun kita istighfar. Kalau kita nak tahu kita beriman atau tidak, kita tanya, yang terakhir kita istighfar hari ni bila? Jangan-jangan subuh tadi je istighfar. Kemudian malam garang baru perasan, aku istighfar subuh tadi je. Itu pun sebab imam baca istighfar. Kalau imam tak istighfar lah. Itu menunjukkan jauh no kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena cek istighfar kita hari ini berapa. Yang terakhir istighfar kita bila? Akhirnya kita perbaiki. Bila perbaiki, akhirnya setiap langkah kita, perbuatan kita, apa yang kita buat, kita sulami dengan istighfar. Maka akhirnya kita menjadi orang yang bertaubat. Dan akhirnya kita menjadi orang mukmin yang mana menyahut seruan Allah Ta'ala. Allah suruh kita bertaubat dalam semua perkara. Barulah kita menjadi orang mukmin. Dan Allah Ta'ala kata, orang yang begini, insya-Allah dia akan berjaya dalam semua keadaan. Berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam rumah tangga, berjaya dalam pendidikan anak-anak dan sebagainya. La'allakum tuflihun. Maka sebab itu, jangan kita menjadikan taubat ini pada masa-masa yang kita nak. Sedangkan taubat ini Allah yang nak kita suruh bertaubat. Kalau kita tanya diri kita baru nak bertaubat, menunjukkan seolah-olah kita macam tak bertuhan. Sebab Allah suruh kita bertaubat. Tapi dalam bab taubat, apabila kita rasa nak bertaubat, baru kita nak bertaubat. Ini satu kesilapan. Maka pengarang ini suruh betulkan persepsi kita bahawa taubat ini adalah setiap waktu. Tengah masuk, astagfirullahaladzim. Tengah kita buat baik pun, kata Rabi'atul Adawiyah, dalam istighfar itu perlu kepada istighfar lagi. Dalam istighfar itu perlu kepada istighfar lagi. Itu menunjukkan apa? Sentiasa istighfar. Maka dikatakan Allahu a'lam, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian hal sekalian mukmin, mudah-mudahan kamu dapat untung kamu pada hari kemudian. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ini dibawa lagi dalil Al-Quran, seruan Allah SWT suruh kita istighfar. Maka rupanya orang yang istighfar ini mendapat kasih sayang Allah. Sebab itu kita disuruh istighfar. Kita kena pandang macam ni tuan-tuan. Allah suruh bukan menjadi beban pada kita. Allah suruh sebab Allah tahu kau ni lemah. Kau ni manusia yang aku jadikan, aku tahu kau ni lemah. Manusia ni lemah. Maka Allah Ta'ala nak bagi kekuatan kepada manusia ini, maka disuruhnya kita supaya kita ni jadi kuat. Tapi kita tak faham maksud itu. Kita kata apalah Islam ni, apalah Allah Ta'ala ni suruh itu, suruh ini, suruh ni. Banyak suruhnya, penatlah saya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa tubu ilallahi jami'an, suruh kita bertaubat. Supaya apa? Tuflihun, kita berjaya. Bila kita berjaya, Allah Ta'ala suruh kita, ataupun dalam ayat yang Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Rupanya dalam arahan seruan Allah Ta'ala suruh kita beristighfar, tujuannya ialah Allah nak melimpahkan kasih sayang pada kita. Allah nak melimpahkan kasih sayang pada kita, maka bertaubat. So orang yang nak bertaubat, orang yang bertaubat, dia dapat kasih sayang Allah. Saya sebenarnya baru balik daripada Taman Negara sebenarnya. Baru sampai tadi. Sebelum subuh sampai. Terus saya siap pakai ni. Masuk sini. Tu agak lambat sikit tadi. Baru betul-betul sampai daripada Taman Negara. Malam tadi kurang dalam pukul 12. Gerak tadi. Drive.
Saya ada program 3 hari. Hari ni ada lagi. Tapi disebabkan kuliah subuh hari ni, poster pun dah naik. Alamak, saya kata, terkejar jugalah. Ada program dengan, saya memang, mungkin itu saya dah sebut itu, saya memang terlibat dalam program pemulihan kumpulan-kumpulan komuniti hijrah ni, LGBT ni. Ada 41 orang kat dalam hutan Taman Negara tu. Ada aktiviti buat. Apa yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Sebab mereka ini bukan orang baru nak buat salah, tak. Orang ini bergelumbang dengan salah dan silap macam-macam. Yang mana orang awam mengatakan inilah punca COVID-19. Ada yang cakap lah, inilah orang yang bawa bala kepada Islam, agama, ke negara. Dan orang macam inilah yang membawa kepada orang yang tidak bukan umat Nabi Muhammad. Kita nak sebut pasal kepada dia. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai, bukan dalam ramai, dalam, yalah, kalau di luar sana berapa ramai orang terlibat dalam masalah ini, beberapa ketul orang sahaja nak kembali pada Allah, tiba-tiba kita tengok lain sikit dia ni, kita kata kau ni pendosa, kau ni umat tak, Nabi tak mengaku umat. Tuan-tuan, saya berhadapan dengan dia orang ada hampir 6 tahun dan 7 tahun. Hampir 6 dan 7 tahun. Memang saya duduk dengan dia orang. Duduk tu maksudnya sentiasa mereka bertanya nak mendapatkan untuk dekat diri mereka kepada Allah Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, saya bawa benda macam setiap hari. Kuliah subuh pagi semalam, saya bagi kuliah kat mereka. Macam ni ada kuat lepas subuh, bagi kuliah. Saya bagi soalan tajuknya, saya point saja. Saya kata, kasih sayang Allah Ta'ala. Saya kata, kamu semua ni Allah sayang. Kenapa? Dia orang tanya, kenapa kami sayang? Kami ni bukan umat Nabi Muhammad. Orang kat luar sana, ustaz-ustaz semua pak lebay mengatakan kami adalah bukan umat Nabi Muhammad. Kenapa kami boleh dapat kasih sayang Allah? Ustaz cakap betul-betul, jangan main-main. Dia orang macam tu, sebab dia nak buat penjelasan. Lepas tu saya kata, tak, bukan sekadar Allah sayang kamu, Nabi sayang kamu. Terkejut lagi dia, ustaz jangan main-main ustaz. Saya kata je, kenapa? Kamu dapat sembahyang subuh berjemaah, itu tanda Allah sayang. Kita dapat istighfar tadi, itu tanda Allah sayang. Nak saya bacakan dalil, saya baca ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berkaca air mata, mata nak menangis. Saya pergi lagi ayat yang terusnya, saya kata Nabi pun sayang you all. Saya gunakan you all tu, tak minta maaf. I alls, dia you all. Ini bahasa-bahasa dia orang. Lepas tu dia kata, ustaz, macam mana tanda Nabi sayang kamu? Tadi kita selawat. Satu selawat ke atas Nabi, tidak ada penghalang untuk Nabi berselawat pada kita, Allah berselawat pada dia 10 kali. Ada tak? Tuan-tuan pernah jumpa penghalang daripada Allah berselawat kepada kita 10 kali? Ada tuan-tuan jumpa? Kalau doa, Allah tak makbulkan disebabkan dosa kita, betul? Pernah tuan-tuan dengar siapa berselawat, Allah tak berselawat pada dia 10 tadi, disebabkan oleh dosa? Ada? Tak ada. Selawat ini tidak ada terhijab. Apapun diri dia, melainkan syirik lah. Apapun dosa dia, kalau dia berselawat, Allah Ta'ala berselawat ke atas dia 10 kali. Itulah tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang sahih, apabila kita berselawat ke atas Nabi SAW, apa yang berlaku? Datang malaikat membawa khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah berselawat ke atasmu. Bangga Nabi. Maka Allah pun berselawat ke atas. Saya kata, you all sudah berselawat berkali tadi, banyak kan? Disitulah sayangnya Nabi, sayangnya Allah pada you all. Dan lebih kita kena tahu bahawa orang yang buat dosa ni, tuan-tuan, mereka yang buat dosa 20 tahun, 30 tahun, yang kita anggap dia ni keji, hina, macam-macam lah kita, memang orang teruk lah bahasa. Perbuatan-perbuatan yang orang kata teruk lah, kaum Sodom kita sebut ni, kita hina dia depan kita rasa kita ni baik sangat. Orang macam ni tuan-tuan, kalau dia bertaubat pada Allah, agak-agak ada tak sekelumit dia rasa buat baik? Kalau dia bertaubat pada Allah, ada tak dia rasa dia ada buat baik sekelumit? Tak ada.
Dia bila bertawab pada Allah, dia kata aku ni jahat, aku ni. Di situlah Allah nilai betapa ikhlasnya hati dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Maka taubat dia lebih mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala melainkan kita. Kalau kita tidak, bila minta ya Allah ampunlah dosa aku semalam je. Kenapa semalam kita rasa berdosa, hari ni kita tak rasa berdosa? Maka kita lebih teruk daripada dia. Sebab itu saya kata pada mereka, kamu ni mudah masuk syurga. Kamu semua mudah masuk syurga. Kerana biasanya orang yang berdosa, bila Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, dia akan minta ampun, dia akan kembali pada Allah dengan pengembalian yang sempurna, selagi mana dia tidak syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dengan jelas, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kata aku kasih kepada orang yang kembali kepada aku. Bila saya cakap macam tu tuan-tuan, menangislah dia orang. Kasih air mata dah, duduk masing-masing. Saya percaya linangan air mata itu tujuannya apa tuan? Linangan air mata itu kan dalam hadis Nabi SAW, setitik air mata yang tumpah daripada mata orang pentaubat ini kerana takut kepada Allah, air mata itu boleh memadamkan api neraka. Hebat tuan-tuan. Orang sebab itu bila kita duduk depan pendosa ni tuan-tuan, bukan kita nak hukum dia dosa tak. Kita nampak dia kita ni jauh dengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lebih banyak istighfar daripada mereka sepatutnya. Dan mungkin mereka itu salah dan silap mereka itu mungkin dosa kita juga. Sebab kita ini yang pengkencang, penuduh, dan kita buat macam-macam pada mereka. Sedangkan mereka nak cari jalan untuk kembali pada Allah. Bila sebab itu, bila saya ulang balik dalilnya saya kata, sebab mereka ni bukan orang agama, dia tak tahu. Saya kata Allah kata Allah sayang pada kamu. Bila ditanya apa buktinya Ustaz? Ini ayat Quran, Allah tak pernah tipu. Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin. Siapa bertaubat tadi? Kita istighfar sama-sama. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ini satu lagi. Bukan sekadar orang bertaubat, orang yang sentiasa mencari jalan untuk bersihkan hati dia. Siapa dia? Kamu, saya kata. Kamu semua mencari jalan. Tujuan kamu datang sini buat apa? Untuk dapatkan, untuk pulihkan diri. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi ada keinginan untuk pulihkan diri. Inilah mutatahhirin. Senyap semua. Ini menunjukkan tuan-tuan, kita rupanya bila berhadapan dengan mereka, rasa dosa kita lebih banyak daripada dia. Sebab apa? Kita rasa kita baik pada dia. Kita dapat sembahyang, kita dapat mengaji, kita dapat puasa. Kita rasa macam dunia kita dah penuh dengan Islam dah. Tapi orang macam ni tuan-tuan, sekali dia minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah, pengembalian yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Maka disebutkan sini bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan hamba-Nya yang banyak taubat, dan kasih ia akan hamba-Nya yang bersuci mereka itu. Dan telah bersabda Rasulullah SAW dengan hadis yang kita sebutkan tadi ialah 70 marrah, iaitu 70 kali. Lepas tu saya pun cakap pada mereka ni, saya kata sekurang-kurangnya kalaulah sekalipun kamu minum arak, saya kata, katakanlah begitu. Saya tak sebutlah perbuatan dia orang yang tak baik tu, kita pun cover juga. Saya kata sekalipun kamu buat dosa besar, baru habis buat dosa besar, kamu istighfarlah kalau sekiranya ada masa. Dan sekiranya masuk waktu subuh, sembahyanglah walaupun baru sebentar 2-3 minit tadi buat jahat. Yang wajib dibuatkan, istighfar mesti diteruskan. Dan satu lagi pesan, iaitu adalah kamu kena berselawat pada Nabi, dan Nabi sajalah yang boleh selamatkan kamu di akhirat esok. Mungkin di dunia orang pandang kamu hina, tetapi kalau kamu banyak selawat, kata Nabi SAW, barang siapa yang banyak selawat ke atasku, wajabat lahu syafa'ah, wajib dia dapat syafaat. Maka modal you all ni, saya kata modal you all tadi nak masuk syurga Allah Ta'ala, 3 perkara. Pertama, istighfar, itu hubungan dengan Allah. Yang kedua, pertama istighfar itu berkaitan dengan diri dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kena banyak menyebut nama Allah dengan tahlil, kerana tahlil ini ialah Nabi sebutkan jadidu imanakum biqauli la ilaha. Maknanya nak meningkat keimanan tadi adalah menyebut kalimah la ilaha illallah. Kemudian
berselawat ke atas Nabi SAW supaya Allah SWT berselawat kepada kita 10. Saya kata buat 3 ke ni semua 100. Satu NGO yang saya pegang, dah 5 tahun saya pegang NGO ini. Daripada mula NGO itu ditubuhkan sampai sekarang tuan-tuan, saya perhatikan tidak miss walaupun sehari mereka buat 3 perkara. Setiap subuh sembahyang berjemaahnya sama-sama mereka, dan mereka buat 300 tiap-tiap. Itu tak masuk lagi surah Al-Mulk, tak masuk lagi cerita surah Al-Kahfi, tak pernah miss. Dan kalau buat program dekat luar mana-mana lah, di hutan ke, di sungai ke, di laut ke, saya perhati je tengok. Memang mereka buat. Pernah satu hari program di Port Dickson tepi pantai, mereka buat pasang kemah. Dia kata, Ustaz, esok boleh tak Ustaz datang? Allah, jauh pula nak pergi. Kenapa? Waktu bila nak datang ni? Pukul 9 ke pukul 10? Subuh boleh tak Ustaz? Kita nak minta tausiah sikit pada Ustaz. Alamak, subuh. Sudahlah, saya kata, nak kejar sampai jauh. Tapi disebabkan minta ada orang, saya pun start motor. Masa tu saya naik motor. Saya start motor dengan jubah tuan, ikat jubah ni. Saya daripada Putrajaya, ikat ni pergi sampai Putrajaya, hampir sejam. Sampai tu belum subuh lagi, sampai dia orang dah duduk di atas, dia dah bentang sejadah apa tu, dia orang dah ready lah, nak tunggu sembahyang. Saya sampai Ustaz, macam mana nak sembahyang sunnah dulu? Okey, saya bagi saya sembahyang subuh sama-sama. Habis sembahyang subuh, kemudian jadi imam pun semua. Dapat habis tu saya kata, awak teruskan Ustaz, kita nak rutin, kita nak buat rutin kita dekat rumah dengan kasih memang boleh terus dibuat rutin ni. Selawat ni saya tengok, dengar je dia buat selawat, istighfar. Habis semua barulah bagi tazkirah. Menunjukkan tuan-tuan, mereka disiplin. Sebab mereka tahu mereka itu dalam keadaan berdosa. Kita ni tak rasa kita berdosa. Sebab apa? Kita boleh buat benda baik. Di situlah hijab. Orang yang abid, kata ulama, orang yang buat ibadah, menghijabkan dia adalah ibadah itu sendiri. Kalau orang berdosa, dosa itu menghijab dia. Kita bimbang. Kita ni ibadah, kita rasa kita ibadah, kita terhijab dengan sembahyang sunat kita, terhijab dengan sedekah kita, terhijab dengan kita punya amalan. Maka orang macam ni, kalau tuan-tuan jumpa lah tuan-tuan, Allah, saya kalau jumpa dua orang ni memang nak menitik mata saya. Sebab tengok satu-satu muka ni tuan-tuan, kita, kenapa Allah uji dia macam ni? Berat ujian ni. Orang yang macam ni nak keluar susah tuan-tuan. Ada satu orang jumpa dia kata, Ustaz, saya malu dengan Ustaz. Malu pada Allah. Kenapa? Saya terjantung. Maknanya buat dosa. Adakah Allah terima taubat saya kalau saya bertaubat Ustaz? Dalam keadaan dia menangis Ustaz. Saya kata, dalam hati saya terdidik, dia kata, bagusnya. Kita bukan nampak dosa tu, kita nampak macam mana dia struggle untuk kembali pada Allah. Ini yang penting. Bukan kita tengok pada dosa dia. Kita tak, kalau jumpa orang macam ni, kita tengok pada dosa dia. Kalau tengok pada dosa dia, kita orang ke-100 yang kena bunuh, tuan-tuan. Kita orang 100 yang kena bunuh. Sebagaimana kita 99 orang yang bunuh tu. Sebab itu, orang yang datang macam ni, kita bagi pengharapan untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Menerima. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Tak nampak ni. Ada nampak kejap? Tak ada. Tu dia. Okay, kita ambil sampai ke bawah ni, lepas tu kita berhenti. Dan bersabda Nabi SAW, tadilah, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Kita kena nak kata 70 ni istighfar kita. Bahawasanya aku ditutup atas hatiku, yakni dengan nur, dan bahawasanya aku sungguhnya istighfar dalam sehari 70 kali. Ketahuilah olehmu apabila adalah ditutup hati dengan mana Nabi SAW ini terasa dia ada kekurangan, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan maha suci ia daripada dosa. Maka betapa pula hal hamba yang ditutup hatinya dengan gelap sebab memperbuat ia akan maksiat dan dosa, maka wajib atasnya disebut
dan wajib atasnya bersegera taubat. Dalam ilmu tasawuf, taubat wajib. Taubat wajib. Dia ada 10 tuan-tuan sebenarnya. Dia ada 10. Nombor 1 taubat. Kalau kita sebutkan tentang, biasalah kalau di sekolah dulu kita belajar tentang sifat mahmudah, sifat mazmumah. Sifat mahmudah itu ada 10 kata ulama. Yang pertama sekali adalah taubat. Yang pertama sekali sifat mahmudah taubat. Kalau kat sekolah kita tak belajar buat taubat, nak explain pun tak tahu macam mana sifat taubat boleh termasuk dalam mahmudah. Nak explain pun tak boleh. Biasa kita sebut sifat mahmudah ni apa? Oh, ihsan pada orang, buat baik pada ibu bapa. Itu je kita faham. Itu adalah pecahan daripada 10 ni. Yang teras kepada sifat mahmudah adalah 10 ini. Yang pertama taubat, antaranya syukur, antaranya sabar. Dan kata para ulama, ibu kepada sifat-sifat mahmudah yang lain adalah taubat. Kalau taubat ini tidak ada dalam kehidupan, jangan haraplah nak masuk dalam syukur, dalam sabar dan sebagainya. Mana kalau kita kata, oh, aku ni di kalangan orang yang sabar, sebab itu aku boleh sabar dia macam ni, macam ni, macam ni. Sabar yang kita faham pada diri kita itu bukan kesabaran yang sebenar. Kenapa? Selagi mana sifat taubat tidak ada dalam jiwa kita, taubat itu dibuat setiap waktu dan masa, maka syukur itu dipertikai tentang kesyukuran. Kalau kita sabar, sabar itu tidak sempurna. Maka kata para ulama, bukan seorang saja. Kalau Syekh Ibn Athaillah cakap tajuk ini, ulama yang lain, contohnya Syekh Abu Talib Al-Makki, seorang ulama salafus salih, dia menyebutkan ada 9 ditambah ulama yang ke-10. Yang terakhir itu apa dia? Hubbu. Yang terakhir adalah kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih kepada Allah Taala yang terakhir. Rupanya nak sampai ke tahap mengasihi Allah Taala melalui 9 sifat mahmudah. Selagi satu itu tidak sempurna, maka dia tidak akan dapat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Begitu ulama susun satu persatu. Dan perbahasannya banyak dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga kitab-kitab lain. Baik itu tuan-tuan, kesimpulannya ialah kita kena kita nak sebut istighfar ini menjadi satu amalan yang kita tak boleh tinggalkan setiap hari. Mesti, semestinya, tak kira buat dosa ke tak buat dosa, semestinya. Lebih-lebih lagi bila kita buat ibadat, lagi banyak kita kena istighfar. Kerana buat ibadat tadi boleh menyebabkan kita tertutup pintu hati kita nak mengatakan bahawa kita ini hebat dalam ibadat. Maka dengan istighfar tadi boleh menutup supaya kita tak rasa kita ini hebat dalam beribadat, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung kembali pada muka surat yang ketiga sebelah atas. Insya-Allah kita akan bicarakan pula tentang yang dimaksudkan taubat setiap waktu itu berkait rapat dengan umur yang kita ada. Dia akan cerita umur yang berapa, umur 40 ke, ulama ada sebut umur 40 ni hati-hati. Siapa yang lebih umur 40 ni dah ada terlebih, lah. Start umur 40 ni dia ada pesanan-pesanan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa dalam mutatahhirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.